Borneo yang terkenal dengan hutan hujan tropika, biodiversity yang luar biasa, dan budaya etnik yang kaya adalah rumah kepada misteri yang telah lama wujud. Adakah dinosaur pernah tinggal di sini? Penemuan tapak kaki sauropod pada tahun 2012 di Batu Gading, Sarawak menandakan detik penting dalam paleontologi Malaysia, tetapi ia kekal sebagai satu-satunya bukti sahih yang menghubungkan Borneo dengan makhluk prasejarah ini. Ini menimbulkan beberapa persoalan penting. Adakah ini hanya satu kebetulan, atau adakah ia menunjuk kepada lebih banyak fosil yang tertimbus? Mengapakah hanya tapak kaki ditemui, bukannya rangka penuh atau fosil lain? Adakah iklim tropika dan faktor geologi menjadikan fosil lebih sukar? Paling menarik, jika lebih banyak fosil dinosaur ditemui, bagaimanakah ini akan mengubah naratif sejarah geologi Asia Tenggara dan kedudukan Borneo pada peta paleontologi dunia? Semua soalan ini masih belum terjawab, dan jawabannya mungkin masih terkubur jauh di bawah tanah Borneo yang belum diterokai. Bayangkan sebuah pulau tropika yang hanya terkenal dengan hutan hujannya yang subur, sungai yang mengalir, dan budaya etnik yang pelbagai, tiba-tiba mendedahkan rahasia purba yang telah disembunyikan selama berjuta-juta tahun. Tapak kaki dinosaur. Itulah yang berlaku di Batu Gading, Miri, Sarawak pada 2012 apabila pasukan penyelidik dari Universiti Malaya menemui tapak kaki dinosaur berukuran lebih 60 cm panjang. Tapak kaki itu dianggap tapak kaki dinosaur sauropod, haiwan berkaki, 4 pemakan tumbuhan yang hidup dari zaman Jurassik akhir hingga zaman Kapur awal. Penemuan itu merupakan bukti pertama dan satu-satunya bukti sahih setakat ini yang mengaitkan dinosaur dengan Malaysia, khususnya Pulau Borneo. Menurut Ketua Penyelidik Dr. Rosli Ramli, bentuk dan kedalaman tapak kaki adalah serupa dengan yang terdapat dalam sauropoda di China dan Thailand, menyokong kesimpulan bahwa makhluk purba itu memang berkeliaran di kawasan itu. Lebih menarik, batuan sedimen tempat tapak kaki ditemui berpotensi untuk menyimpan tinggalan prasejarah tambahan, menjadikan Sarawak lokasi penting untuk penyelidikan paleontologi di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, penemuan itu menimbulkan beberapa persoalan utama yang menarik. Adakah ini hanya permulaan kepada lebih banyak penemuan fosil di Borneo? Memandangkan geografi Sarawak yang luas dan banyaknya formasi batuan purba, seperti yang terdapat di kawasan Niah, Penrisen, dan Baram, berkemungkinan banyak tinggalan purba masih belum digali. Mengapa hanya tapak kaki yang ditemui dan bukan rangka atau tulang yang lengkap? Jawabannya terletak pada iklim tropika Borneo yang panas, lembab, dan aktif secara biologi yang menjadikan fosil hampir mustahil kecuali dalam keadaan tertentu. Mengapakah Batu Gading dapat mengekalkan tapak kaki ini? Struktur geologi tempatan yang terdiri daripada batuan sedimen yang berusia ratusan juta tahun mungkin sesuai untuk merekodkan tapak kaki dinosaur. Akhirnya, bolehkah penemuan ini membuka jalan kepada kebangkitan semula penyelidikan paleontologi di Malaysia? Lebih banyak institusi dan penyelidik memberi perhatian, dan tidak mustahil Borneo akan menjadi salah satu pusat utama penyelidikan dinosaur di rantau ini. Secara keseluruhannya, tapak kaki dinosaur ini lebih daripada tinggalan purba. Mereka adalah portal kepada sejarah Borneo yang lebih tua daripada hutannya, menunggu untuk ditemui semula melalui mata pengetahuan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Mungkinkah dinosaur pernah menjejakkan kaki ke Borneo? Untuk menjawab soalan ini, kita mesti menjejaki sejarah geologi pulau itu kembali ke era Mesozoik, zaman dinosaur yang berlangsung kira-kira 250 hingga 66 juta tahun dahulu. Borneo dianggap sebagai sebahagian daripada benua purba Sundaland yang merangkumi sebahagian besar Asia Tenggara
zaman modern. Geologi Borneo, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Timur, mendedahkan kehadiran formasi batuan sedimen yang terbentuk dalam persekitaran daratan dan marin cetek, menjadikannya sesuai untuk menyokong kehidupan darat seperti dinosaur. Lapisan batuan berusia lebih 100 juta tahun boleh ditemui di formasi Penrisen, Batu Gading, dan beberapa kawasan Samarinda dan Berau di Kalimantan. Ini adalah usia yang sama dengan lapisan tanah yang ditemui di Thailand dan Laos, yang kedua-duanya mengandungi fosil dinosaur. Malah, penemuan tapak kaki dinosaur sauropod pada 2012 di Batu Gading memberikan kepercayaan kepada teori bahwa Borneo purba bukan sahaja boleh menyokong dinosaur, tetapi mungkin juga menjadi habitat kekal mereka. Walau bagaimanapun, soalan ini membawa kita kepada 3 soalan utama yang terus memacu penyelidikan. Adakah kawasan tanah Borneo cukup besar dan stabil untuk mengekalkan populasi dinosaur? Menurut kajian geologi, kebanyakan kawasan barat laut Borneo kekal sebagai tanah semasa era Mesozoik, menjadikannya habitat ideal untuk reptilia besar. Bagaimana pula dengan iklim purba? Fosil tumbuhan dan lapisan tanah menunjukkan bahwa iklim Borneo pada masa itu adalah panas, lembab, dan subur, menjadikannya sesuai untuk dinosaur herbivor seperti sauropod. Di manakah lagi makhluk-makhluk ini tinggal? Banyak tapak batu purba, khususnya di Sarawak dan Kalimantan, masih belum diterokai secara menyeluruh. Jadi, dari segi geologi, tidak ada sebab untuk menolak kemungkinan bahwa dinosaur pernah hidup di Borneo, dan yang lebih mengejutkan ialah mengapa begitu sedikit fosil telah ditemui. Cabaran utama ialah iklim tropika yang mempercepatkan hakisan dan perebutan, dan kekurangan kajian paleontologi berskala besar di kawasan itu. Tetapi, dengan setiap penemuan kecil, cerita yang lebih besar muncul. Borneo adalah lebih daripada sekadar tanah eksotik. Ia adalah peringkat sejarah yang masih belum kita terokai sepenuhnya. Jika dinosaur dahulunya berkeliaran di Borneo, mengapakah terdapat begitu sedikit fosil di pulau itu? Subjek ini telah lama membingungkan para saintis, terutamanya selepas penemuan tapak kaki sauropod pada 2012 di Batu Gading, Sarawak, yang merupakan satu-satunya bukti jelas tentang dinosaur di Malaysia. Para saintis telah mendokumentasikan pembentukan batu di Sarawak dan Kalimantan sejak zaman Mesozoik, namun penemuan fosil di kawasan ini masih jarang ditemui. Iklim tropika Borneo yang panas, lembab, dan berubah-ubah merupakan salah satu penyumbang utama. Bahan organik seperti tulang mesti ditanam dalam persekitaran yang cepat dan dilindungi sepanjang proses fosil untuk mengelakkan reput sebelum ia boleh ditukar menjadi batu. Hujan kerap membasahi tanah di Borneo, dan aktiviti akar tumbuhan, banjir, dan hakisan mengganggu lagi. Mekanisme semula jadi ini mempercepatkan penguraian makhluk hidup dan menjadikan fosil lebih sukar. Jadi, walaupun dinosaur mungkin telah tinggal di sini, sisa fisikal mereka tidak mungkin bertahan berjuta-juta tahun. Tambahan pula, hakisan tropika dan ketebalan hutan hujan memberikan halangan yang ketara. Hujan tahunan yang lebat dalam ribuan milimeter mendorong hakisan tanah, menyebabkan strata batu purba yang mungkin mengandungi fosil sentiasa berubah, ada yang terhakis, yang lain tertimbus lebih jauh. Sisa-sisa makhluk prasejarah sering tertimbus di bawah hutan tebal yang tidak dapat ditembusi. Berbanding dengan kawasan terbuka atau gersang seperti China, Mongolia, atau malah Thailand, penyelidik di Borneo mempunyai masa yang lebih sukar untuk mengesan lokasi geologi yang mungkin tanpa usaha yang sistematik. Tapak fosil biasanya terletak di cerun batu terdedah. Walau bagaimanapun, di Borneo, majoriti wilayah ini dikaburkan oleh pokok tebal, tanah lembab, dan akses terhad. Keadaan ini memberi gambaran bahwa sejarah lama Borneo tersembunyi jauh di bawah lapisan bumi yang sunyi ia ada, tetapi belum jelas. Yang membimbangkan kekurangan kajian paleontologi berskala besar adalah satu lagi sebab penting
mengapa fosil dinosaur begitu sukar ditemui di Borneo. Thailand dan Laos telah lama menjalankan ekspedisi arkeologi yang sistematik karena kerjasama antara kerajaan, institusi, dan komuniti akademik di seluruh dunia. Thailand, sebagai contoh, menemui keseluruhan rangka dinosaur di Phuviang, Kalasin, dan Nakhon Ratchasima secara geologi setanding dengan formasi batuan di Sarawak dan Kalimantan. Laos juga telah mengenal pasti spesies dinosaur baharu dalam formasi batu pasir yang sama. Di Malaysia, bagaimanapun, aktiviti pencarian fosil kekal kecil dan tidak teratur. Jika dilayan dengan serius, tempat-tempat seperti formasi Penrisen, Batu Gading, Niah, dan Kutai di Kalimantan Timur boleh mengandungi sumber bersejarah yang boleh mengubah sejarah geologi rantau ini. Jadi, persoalan sebenarnya bukanlah adakah dinosaur pernah tinggal di Borneo, tetapi sebaliknya, bila dan bagaimana kita akan mula mencari lebih banyak bukti, karena rangka dinosaur mungkin masih tersembunyi di sebalik akar pokok dan batu berlumut itu. Adakah kita telah menyiasat sejarah geologi Borneo dengan betul? Topik ini menjadi semakin relevan apabila penemuan sederhana menyadarkan penyelidik tentang potensi luar biasa pulau itu. Walaupun Borneo bukanlah tapak paleontologi yang terkenal, banyak pihak sedang mempergiatkan usaha mereka untuk mendedahkan khazanah purba yang terletak di bawah tanah dan batu di negara tropika ini. University Malaya, sebagai contoh, mengetuai pencarian awal apabila pasukannya menemui kesan tapak kaki dinosaur sauropod di Batu Gading, Sarawak pada 2012, satu-satunya bukti konkret yang mengaitkan dinosaur dengan Malaysia. Penemuan itu menarik minat saintis tempatan dan menarik penyelidik antarabangsa kepada potensi paleontologi rantau ini. Jabatan Museum Sarawak turut terlibat dalam menyiasat, merekod, dan memelihara warisan geologi negeri. Satu siri penggalian sederhana telah dijalankan di tapak seperti Niah, Penrisen, dan Ulu Baram. Dan walaupun mereka masih belum memberikan hasil yang ketara, ia telah berfungsi sebagai asas untuk memetakan formasi batuan yang mungkin menyimpan fosil. Usaha penerokaan di Borneo masih berada di peringkat awal berbanding dengan negara jiran seperti Thailand dan Laos. Oleh itu, kita mesti menangani beberapa soalan kritikal untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang trajektori penyelidikan ini. Adakah kita telah memperuntukkan sumber dan kepakaran yang mencukupi untuk menyiasat potensi paleontologi Borneo? Banyak proyek penerokaan terus bergantung pada usaha individu atau kumpulan penyelidikan university tanpa sokongan keuangan atau logistik yang substansial. Sejauh manakah institusi penyelidikan tempatan terlibat dalam kerjasama dengan pakar antarabangsa dalam penerokaan kawasan pedalaman yang kaya dengan batuan Mesozoik? Kerjasama sedemikian adalah penting untuk mengintegrasikan teknologi dan kepakaran terkini ke dalam kajian lapangan. Adakah sistem pemetaan geologi kita cukup terperinci untuk mengenal pasti lokasi fosil dengan tepat? Dalam ketiadaan peta geologi yang komprehensif dan terkini, banyak kawasan berpotensi mungkin diabaikan atau kekal tidak dapat diakses. Apakah prospek untuk masa depan paleontologi di Borneo? Kebangkitan minat baru-baru ini dalam bidang ini, terutamanya di kalangan pelajar, penyelidik muda, dan peminat sejarah semula jadi, menawarkan peluang untuk penubuhan pusat penyelidikan paleontologi tetap, peningkatan pelaburan kerajaan dan swasta, serta kesadaran awam yang lebih tinggi mengenai kepentingan warisan bumi. Wilayah termasuk Baram, Batang Bale, dan Long Semadoh di Sarawak, bersama dengan Berau, Kutai, dan Kapuas di Kalimantan Timur, telah diiktiraf sebagai kawasan berpotensi tinggi untuk penerokaan lanjut. Eksplorasi sistematik, saintifik, dan berterusan di Borneo boleh menjadikannya sebagai hub penting untuk paleontologi tropika Asia Tenggara, berfungsi sebagai tapak penemuan dan sebagai pusat pendidikan, penyelidikan, dan pelancongan sains bertaraf antarabangsa.
Bayangkan suatu hari nanti, penyelidik menemui keseluruhan rangka dinosaur yang tertanam di dalam batu purba di tengah-tengah hutan hujan Borneo. Penemuan seperti ini akan menggegarkan dunia saintifik karena fosil bukan sekadar tinggalan rangka. Ia adalah kapsul massa yang mengandungi bukti kehidupan dahulu, perubahan geografi, dan pergerakan benua. Fosil dinosaur yang ditemui di Borneo mungkin memberi penerangan tentang sejarah biogeografi Asia Tenggara, terutamanya hubungannya dengan benua Purba Gondwana dan Sundaland. Menurut teori geologi, Borneo dahulunya merupakan sebahagian daripada tanah Sunda yang mungkin dikaitkan dengan Gondwana oleh daratan yang tenggelam. Jadi persoalan pertama ialah, adakah dinosaur Borneo berasal dari Gondwana dan bergerak merentasi tanah besar Asia Tenggara? Jika fosil yang ditemui menyerupai spesies dari Madagaskar, India, atau Australia yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada Gondwana, ia akan memberikan sokongan fisikal untuk hipotesis migrasi dan keterkaitan antara benua tersebut. Ini bukan sahaja akan meningkatkan pemahaman kita tentang pengedaran spesies purba, tetapi juga akan membantu ahli geologi dalam menentukan arah pergerakan plat tektonik dan bentuk bumi berjuta-juta tahun dahulu. Fosil-fosil ini juga boleh mendedahkan jenis habitat yang wujud di Borneo purba, sama ada kawasan tanah yang luas, hutan tropika prasejarah, dataran banjir, atau pantai yang dibarisi bakau, berdasarkan spesies yang ditemui dan keadaan batu di sekelilingnya. Menurut bukti yang ada, Borneo mungkin pernah menjadi rumah kepada dinosaur sauropod, herbivor berkaki 4 seperti Brachiosaurus, dan mungkin teropod kecil, pemangsa berkaki 2 seperti Velociraptor. Penemuan jejak kaki di Batu Gading pada tahun 2012 adalah tanda pertama aktiviti sauropod di Sarawak. Apa jenis dinosaur tambahan yang mungkin wujud, dan apakah fungsi yang mereka mainkan dalam ekosistem prasejarah Borneo? Jika rangka penuh atau gigi dinosaur karnivor ditemui, ia mungkin menunjukkan kehadiran hubungan pemangsa-mangsa dalam rantaian makanan prasejarah. Ini membawa kita kepada, adakah ekosistem Borneo pada era dinosaur sepadan dengan ekosistem tropika kita sekarang? Adakah terdapat pokok pakis besar, tumbuhan konifer, atau spesies lama lain yang dapat menyokong kehidupan reptilia besar ini? Jika ini benar, Borneo bukan sahaja kaya dengan biodiversity semasa, tetapi ia pernah menjadi tapak utama bagi ekosistem tropika purba dunia. Akhirnya, bagaimana penemuan sisa-sisa dinosaur akan mengubah naratif sejarah semula jadi Asia Tenggara? Disebabkan kekurangan penemuan yang signifikan, ahli paleontologi telah mengabaikan kawasan ini sebagai tapak paleontologi yang penting. Namun, jika penemuan penting dibuat di Borneo, ia akan membuka jalan bagi pusat penyelidikan paleontologi tropika, museum warisan prasejarah, dan pelancongan saintifik. Ia juga mungkin menimbulkan minat generasi baru dalam sains bumi, sejarah alam, dan evolusi kehidupan. Penemuan seperti ini boleh membantu meletakkan Borneo di peta global, bukan sahaja sebagai pusat biodiversity semasa, tetapi juga sebagai penjaga rahasia kuno, membawa kisah makhluk raksasa yang pernah berkeliaran di tanah ini dan kini menunggu untuk ditemui semula oleh manusia yang cukup berani untuk menggali sejarahnya.